Okey. Okey, geng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, geng. Kita nak cerita beberapa tajuk malam ni untuk scene kali ni. Okey. Tajuk yang pertama, adakah Zahid Hamidi akan terbenam jika PH dan BN kalah di ke-6 negeri pilihan raya negeri yang akan datang? Okey. Dan tajuk yang kedua, harapan Perikatan Nasional terlalu tinggi untuk menang besar di 6 negeri pilihan raya negeri hak nak main ni. Okey, yang ketiga, pengkhianat dikhianati. Azmin Ali, Zuraida dan termasuk 11 orang pengkhianat Parti Keadilan Rakyat. Okey, mari kita bersama dengan Iswardi Moni. Nah, kalau kita balik pada cerita di Kelantan ataupun cerita di pilihan raya negeri, now pembubaran sudah pun berlaku, pembahagian kerusi pun majoritinya sudah ditetapkan. Isu yang menarik kali ini tuan-tuan, pertama macam saya kata tadi, saya kata tempoh hari, kali ini pilihan raya menyaksikan bahawa daripada segi jumlah dana kita equal. Tetapi kita adalah kerajaan berbanding dengan PRU yang lepas di mana mereka adalah kerajaan. Jadi kali ini kita adalah kerajaan. Jadi ini yang menarik. Ketiga, ini adalah PRN bukan PRU. Dan ini adalah PRN bukan PRU. Dan PRU beza dengan PRN. PRN ni dia lebih bersikap localized, lebih bersikap lokal dan isunya pun juga adalah lebih localized. Jadi contoh di Kelantan, Kelantan isu dia lebih localized berbanding dengan PRU hari tu. PRU isunya adalah lebih kepada lebih global, lebih national kita kata. Dia menyentuh persoalan-persoalan polisi nasional. Tetapi di peringkat negeri, isunya lebih lokal. Nah, bila menyentuh isu lebih lokal, persoalan utama dia ialah siapa yang bakal terciduk di dalam pilihan raya kali ini. Now, kedua-dua parti kecuali Pakatan Harapan, Barisan Nasional dan UMNO serta PAS, terutama PAS dan Perikatan Nasional lah dan Bersatu, ada all the stake, ada orang kata apa, semua pertaruhan mereka kat situ. Mereka letak semua pertaruhan kat situ. Now, katakanlah dalam PRN ini, di 3 kerusi di mana majoriti Melayu, Kelantan, Terengganu dan juga Kedah, disapu bersih oleh katakanlah oleh PAS atau Perikatan Nasional katakan. Maka itu banyak akan memberi indikasi yang amat besar kepada Barisan Nasional dan kekuatan Barisan Nasional serta kepimpinan dan kewibawaan Zahid, aku dah tak boleh sebut dah. Mana? Kewibawaan Zahid Hamidi. Zahid Hamidi. So, kenapa benda itu sangat penting? Now, suka atau tidak, ni saya tolak tepi logo saya ni tuan-tuan. Ni saya tolak tepi logo PKR. Saya sebagai penganalisa, kita kena nampak begini. Zahid setelah menggantung dan membuang beberapa pimpinan utama parti UMNO, dia tak boleh menafikan bahawa perkara itu ada memberi kesan. Dia tidak boleh menafikan di peringkat akar umbi dia ada memberi kesan. Dia tak boleh menafikan fakta itu. Tetapi dia boleh orang kata apa, mengukuhkan bahawa tindakan dia itu betul dengan memenangi pilihan raya kali ini, terutama di negeri Terengganu, Kelantan dan juga Kedah. Dan ini tugas yang amat besar bagi UMNO sebenarnya. Sebab itu UMNO kena memainkan peranan dan jentera dia kena memainkan peranan yang amat besar. Kalaupun mereka tidak menang di 3 negeri ini, mereka kena menguasai ataupun mengurangkan jumlah majoriti yang Perikatan Nasional menang, terutama di Kelantan. Dia macam ni. Katakanlah Terengganu BN menang, katalah Kedah BN menang, Kelantan PAS menang, tetapi dia kurang majoriti. Secara tuntasnya Zahid telah command grassroots. Itu signal yang dihantar. Now, katakanlah Perikatan Nasional menang besar di Kelantan, Perikatan Nasional menang besar di Terengganu, Perikatan Nasional menang besar di Kedah, maka Zahid dilihat sebagai tidak command grassroots. Now, apa berlaku kalau sekiranya dia menang tapi tak menang besar? Now, kalau tak menang besar, still Zahid dilihat berjaya command grassroots dengan baik, walaupun dia tak menang. Dan implikasi dia adalah kepada Perikatan Nasional. Now, hari ini Muhyiddin Yassin, semalam Muhyiddin Yassin dia kata bahawa
Kalau kita menang PRN ini, dia membawa indikasi bahawa kerajaan persekutuan ini boleh tumbang, dia kata. Boleh, okey. Ni dia saya. Okey, adalah referendum kepada Putrajaya, dia kata. Macam ni. Saya bacakan kenyataan beliau, kenyataan Zahid, kenyataan Muhyiddin Yassin, kenyataan Muhyiddin Yassin. Dia berkata sebegini. PN menang di Selangor, boleh jadi referendum kepada Putrajaya. Referendum ni pungutan suara lah. Kemenangan PN di Selangor dalam PRN boleh menjadi referendum kepada kerajaan persekutuan, kata Muhyiddin Yassin. Pengurusi PN itu berkata demikian ketika berucap dalam Konvensyen Pilihan Raya Shah Alam. Sebab itu penting bagi kita minta pengundi Selangor bagi peluang kepada kita. Kita nak gunakan ini sebagai satu referendum, mulakan dengan Selangor, katanya. Muhyiddin juga menyuarakan keyakinan gelombang sokongan rakyat terhadap PN pada PRU lalu akan berterusan pada PRN 6 negeri yang berlangsung tidak lama lagi. Malam ini PN memulakan usahanya untuk merampas negeri PH menerusi jelajah Selangor. Baru kita bangkit di Shah Alam bermula 8.5. PN menguasai 3 negeri, Kelantan, Terengganu, Kedah, manakala PH mentakbir Selangor, Negeri Sembilan dan juga Pulau Pinang. Baik. Saya nak bagi tahu juga dalam hal ini, apa yang saya boleh bagi tahu kepada Muhyiddin Yassin dan juga Perikatan Nasional ialah sekiranya Barisan Nasional ataupun UMNO in particular lah boleh upset majoriti di 3 negeri atau 2 negeri, Terengganu dan juga Kelantan, even kalau boleh upset di Kedah sekalipun, sebenarnya itu referendum kepada Perikatan Nasional. Dia sebaliknya juga. Referendum apa? Dia nak bagi tahu kepada Perikatan Nasional, kepada grassroots Perikatan Nasional, bahawa mereka sekarang ini sudah mulai hilang sokongan dan perlu risau PRU ke-16 yang akan datang. Itu yang pertama. Yang kedua, kita kena tengok daripada aspek parti pula. Okey, Perikatan Nasional menang contohnya. Tetapi tengok Bersatu tak ada menang satu kerusi pun. Itu juga satu indikasi yang amat besar bahawa kegagalan Muhyiddin Yassin dalam memimpin Bersatu memenangi pilihan raya kali ini. So, membenarkan bahawa apa dia? Abang besar di dalam Perikatan Nasional sebenarnya adalah PAS. Abang besar adalah PAS. Itu hakikat yang dia orang kena terima. Now, isu dia bagaimana is? Isu dia macam mana? Katakanlah dia abang besar tak abang besar. Baru-baru ni Muhyiddin Yassin kata kita tidak ada abang besar di dalam PAS. Tak ada abang besar di dalam PAS. Di dalam Perikatan Nasional. Maksudnya tak ada, semuanya equal footing. No, that is sebenarnya tak benar. Abang besar adalah still PAS. Kita tengok bagaimana 32 kerusi mereka bertanding di Kelantan dan hanya lebih kurang 8-9 kerusi mereka bertanding di Kelantan Bersatu. PAS 30 lebih kerusi. So dekat mana dikatakan tidak ada abang besar? Begitu juga di Terengganu berkemungkinan besar dan begitu juga di Kedah, di mana majoriti PAS akan bertanding. Malah tuan-tuan, boleh saya katakan even di Selangor pun, walaupun mereka dah setuju dengan pembagian kerusi, tetapi Bersatu masih mengharapkan jentera PAS membantu. Dan kenaifan jentera PAS ni, mereka kan tetap membantu demi Islam, dia kata, demi kerana Islam. Kononnya demi kerana Islam, tak apa, kita akan bantu, kita akan tolong, kita akan bantu, kita akan tolong. Tapi hakikatnya tuan-tuan, Bersatu tidak mempunyai jentera yang kuat sekalipun untuk nak menggerakkan jentera mereka. Dan kenapa tak ada jentera yang kuat? Sebab kita kena faham, last PRU mereka bergantung banyak kepada dana. Mereka bergantung banyak kepada dana. Jadi dana itu yang orang kata apa, menggerakkan jentera-jentera PAS, jentera-jentera Bersatu dan juga PAS. Jentera Bersatu dan juga PAS. Tapi hakikatnya benda itu tak boleh buat apa-apa. Punyalah Azmin takut tuan-tuan di Selangor ni, sampai kan Azmin terpaksa ungkit balik sumbangan dia kepada Amir. Sumbangan dia kepada Amir. Saya baca kenyataan Azmin Ali dan ucapan beliau tadi. Amir, dia panggil Menteri Besar lah. Ingat yang angkat nama engkau dulu tu aku. Azmin kata. Baik. Pengurusi PN Selangor, Muhammad Azmin Ali mendakwa pada asalnya PKR tidak menghantar nama Amiruddin sebagai calon PH menjadi Menteri Besar. Bagaimanapun dakwa Azmin, dia bertanggungjawab mengemukakan nama Adun Sungai Tua itu kepada pihak istana bagi dipilih mengetuai kerajaan negeri. Betul lah, dia anak didik aku. Nama dia parti PKR tak serah kepada istana. Amir ingat yang angkat nama engkau tu aku. Betul. Ini saya akui Dia macam ni, sekejap lagi saya cerita. Kerana hari ini kamu bersekongkol dengan ... maka kita tidak ada pilihan. Kita PN tak ada pilihan. Tolak PH UMNO DAP di Selangor, katanya. Okey.
Cerita dia macam ni tuan-tuan ya. Sewaktu Kerajaan Pakatan Harapan menang, yang mengangkat sumpah pada 2018, yang mengangkat PRU 18, PRU ke-14 2018, yang mengangkat sumpah menjadi Menteri Besar asalnya adalah Azmin Ali. Tetapi pada waktu itu dia tak sangka bahawa PH boleh menang federal. Dia tak sangka. Yang kata boleh menang ni Rafizi je. Yang lain semua kata kalah, termasuklah pengkaji-pengkaji yang diupah oleh Azmin. Kata kalah. That's why dia jadi Menteri Besar. Bila menang, apa yang berlaku? Dia terus jumpa Mahathir, dia terus minta jawatan yang tertinggi. So Mahathir kena mewujudkan satu jawatan Menteri Ekonomi khas untuk dia. Takkanlah orang lain naik di atas federal, dia tiba-tiba masih lagi di peringkat negeri kan. So dia naik. Bila dia naik, dia tinggalkan kerusi kekosongan Menteri Besar. Jadi bila Menteri Besar tu kosong, nak lantik siapa? Pakatan Harapan, terutama PKR pada waktu itu, ada nama lain telah dicalonkan. Saya tak nak namakanlah siapa calon tersebut, biarlah rahsia, siapa yang tahu-tahu. Tetapi Azmin terus letak nama Amir. Dia terus letak nama Amir untuk diangkat menjadi Menteri Besar. Minta maaf Amir, saya kata juga melalui pintu belakang. Kan? Tak ada, itu sejarah lah, tak apalah, dah berlalu, biarkan berlalu. Amir pun dah jadi Menteri Besar. Baik, habis. Itulah kenapa masa itu kami berasa curiga dengan Amir. Tak apa, itu sejarah. Akhirnya Amir mentadbir dengan baik, Selangor ditadbir dengan baik dan sebagainya. Itu semua kita terima hakikat tersebut dan kita akui. Pentadbiran Amir ni sangat baik. Adalah kelemahan situ sini, tetapi secara umum kita boleh terima sebagai baik. Hari ini dia ungkit. Dia kata, Amir, kamu tahu tak, akulah dulu yang angkat kamu. Tuan-tuan, saya nak beritahu. Azmin, tahukah kamu, Amir lah yang dulu kalahkan kamu. Dekat mana? Dekat Gombak. Kan? Sekarang ini anak murid sudah melepasi tok guru dia. Sekarang ini yang dulu letakkan Amir kat situ kamu. Sekarang ini Amir sudah mulai sedar bahawa inilah perjuangan yang sebenar dan dia bersama dengan perjuangan yang betul. Perjuangan yang sebenar inilah dia. Dan dia tolak kamu sebagai pengkhianat. Dan dalam pengkhianatan ini tuan-tuan, menyebabkan Zuraidah telah disaman 10 juta. Seperti mana yang diulang-ulang oleh Iswadi Moni setelah selepas Pakatan Harapan 2018 jatuh, setelah sepatutnya Tun Dr. Mahathir menyerahkan kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri, tapi pengkhianatan yang berlaku dan sebelah orang keluar daripada Parti Keadilan Rakyat dan melompat masuk ke dalam Parti Bersatu dan ada yang melompat kepada Parti PBN. So kita tengok apa yang berlaku sekarang ni. Apa masalah yang sedang berlaku? Pengkhianat, dikhianati, teruskan. Kita pun tahu cerita tu kan. Zuraidah disaman 10 juta tuan-tuan. 10 juta tak tahu pun Is. Okey, dia macam ni. Pada PRU yang lepas, kita belajar daripada tahun 2009. Apa yang berlaku 2009 adalah pada masa itu, ingat tak kerajaan Perak tumbang? Okay? 3 adun Perak lompat masuk ke dalam BN masa tu, kerajaan Perak tumbang. So daripada situ 2009 2008 punya pilihan raya, kita sedar 2013 tak menang Perak lah. Tapi masuk PRU ke 2018, kita sedar bahawa kena tanda tangan. Isunya adalah pada masa itu belum ada Akta Anti Lompat Parti. Dan kita tak boleh paksa orang sign dan jatuh dia punya kerusi kalau dia lompat parti. Sebab tak ada undang-undang, tak ada perlembagaan. So kita kalah kat situ. So apa yang Parti Keadilan buat, ini bijak lawyer masa tu William Leong kalau tersilap saya yang buat perjanjian tu, saya tak ingat siapa. Bijaknya dia, okey, dia kata macam ni, kita buat bond, kamu guna logo. Dia macam apa orang kata influencer lah ataupun selebriti lah. Kalau dia bawa satu logo, satu brand, dia tak boleh bawa brand lain dalam satu tempoh. Kalau dia bawa brand lain, dia boleh kena saman sebagai pecah kontrak, melanggar kontrak. Jadi dia bukan saman kalau lompat erti kata jatuh, tak. Erti kata dia pegang logo ni sampai 5 tahun atau sampai habis tempoh itu, maka kalau dah diubah, habislah bond tersebut. So bond itu, kontrak itu dalam tempoh yang dibenarkan, yang pilihan raya itu. Kalau sekiranya mereka melanggar kontrak itu, maka mereka boleh disaman dengan saman 10 juta. Akhirnya ada 11 orang pada peringkat awal yang melompat.
Ada yang kata Larry Seng melompat is. Larry Seng tak sign agreement tu sebab dia bukan daripada keadilan. Dia daripada bebas masuk keadilan. Now Xavier on the other hand, yes. Xavier dia lompat kemudian. Kemudian ada seorang dia sebut sungai besar. Tapi ada sungai besar dan tingsul lah. Saya tak tahulah. Yang tu bukan Saudarullah yang tu yang faham. Okey, tak apa. So akhirnya dia yang disaman dahulu Zuraidah. Ramai orang tanya bila Is, bila nak saman. So dia mulakan dengan Zuraidah dahulu. So apa tujuan mula dengan Zuraidah? Ini test bed. Nak tengok boleh stick ke tak boleh stick, boleh kena ke tak boleh kena dengan Zuraidah ni. Akhirnya keputusan mahkamah mendapati Zuraidah diarah bayar 10 juta kepada PKR. Okey. Mahkamah Tinggi hari ini membenarkan saman oleh PKR untuk menuntut 10 juta daripada bekas presidennya Datuk Zuraidah Kamaruddin kerana melanggar syarat bond yang mengikat kepada parti. Datuk Athiar Tahir membuat keputusan setelah mendapati hujahan Zuraidah bahawa bond itu ditangani atas alasan dipaksa adalah tidak berasas. Mahkamah juga memerintah Zuraidah membayar RM50,000 kepada PKR sebagai kos. Bukti menunjukkan Zuraidah mendanai bond itu dengan pengetahuan penuh mengenai kandungannya. Zuraidah menandatangani secara sukarela kerana mahu bertanding. Peguam Muhammad Nizamuddin Hamid dan Navpreet Singh masing-masing mewakili Zuraidah serta PKR. Nizam lawyer Nizam. Wah, 10 juta. PKR memfailkan writ saman dan penyataan tuntutan pada 28 September melalui Setiausaha Agungnya Datuk Syafuddin. Menerusi saman itu, PKR mendakwa Zuraidah bersetuju membayar parti sejumlah 10 juta selewat-lewatnya 7 hari sekiranya berlaku beberapa perkara setelah memenangi pilihan raya atas tiketnya, seperti meletak jawatan atau bergabung dengan pihak lain atau menjadi wakil bebas. Pada 24 Februari, Zuraidah dalam satu kenyataan bersama 10 ahli PKR yang lain mengumumkan peletakan jawatan namun kekal sebagai ahli Parlimen Ampang. Okey, PKR turut menuntut Zuraidah membayar 12,049,459 ringgit dan 20 sen mengikut Seksyen 71 Akta Kontrak, iaitu faedah 5% setahun, kos dan relief lain yang difikirkan sesuai oleh mahkamah. Akta berkata dakwaan Zuraidah bahawa 10 juta adalah tidak seimbang dengan jumlah dibelanjakan untuk pencalonan juga tidak berasas. Defendant sendiri mengakui bahawa pelanti membelanjakan jumlah melebihi 10 juta untuk pencalonan. Ini adalah pengakuan jelas di pihak defendant bahawa dia tidak boleh menarik balik. Baik. Dalam kes ini, kenapa 10 juta di 12 juta? Itu termasuk interest, termasuk cost. Dalam kes itu, apa yang berlaku tuan-tuan? Ialah Zuraidah dah tanda tangan dah setuju dengan bond. Dia punya defend, ini lawak ni, defend ni, saya dah pernah baca. Dia punya defend, dia kata apa? Dia telah dipaksa tanda tangan. Dia dipaksa tanda tangan. Masa kau menang dapat jawatan menteri tu, ada orang paksa kau ambil jadi jawatan menteri? Tak ada kan? Ya, tiba-tiba bila nak kena hukuman, saya kena paksa. Habis dah menang dah dapat jawatan menteri, tak ada pula orang kata kau paksa. Kan? Saya kata tuan-tuan, pengkhianat akan dikhianati. Pengkhianat tak akan boleh tidur dengan kedua-dua matanya tertutup. Kan saya dah cakap. So akhirnya kena bayar. Tetapi Azmin kata apa hari ni? Azmin kata apa? Belum habis lagi. Tak habis lagi tu. Okey, saya bacakan kataan beliau. Dia kata, keputusan tuntutan 10 juta terhadap Zuraidah belum muktamad. Keputusan Mahkamah Tinggi yang membenarkan keadilan menuntut 10 juta masih belum muktamad, kata Azmin. Pengurusi Perikatan Nasional Azmin berkata ini kerana bekas Naib Presiden mempunyai hak dalam perlembagaan untuk membuat rayuan di mahkamah. Betul. Jadi kita jangan gelojoh sangat mendahului keputusan mahkamah. Ada 2 lagi peringkat untuk membuat hukuman rayuan. Tapi saya cerita terus terang lah. Dia macam ni. The case is as clear as the sun pada hari di mana tidak ada awan. Okey? Kes itu secerah matahari pada hari yang tidak ada awan. Dan defend yang dia guna, dia kena paksa. Dia guna defend kena paksa. Itu masalah dia. Nah, ada orang kata, nanti kalau dia merayu, nanti jumlah itu dikurangkan. Dia tak ada jumlah kurang, tuan-tuan. Dia sama ada dibebas, maksudnya tak didapati bersalah, tak payah bayar apa-apa, atau dia kena bayar 10 juta. Ini bukan defamation. Boleh kurang-kurang jumlah sebagainya, tak ada. Sebab pertikaian itu bukan pada jumlah. Pertikaian itu kepada kesahihan, the validity of the contract. Kevalitan, kesahan kontrak itu.
keabsahan, kesahan atau keabsahan kontrak itu. Sebab dia kata dia kena paksa, duress. Now, dalam kontrak, kalau kita belajar law for contract kan, salah satu elemen yang boleh menyebabkan kontrak itu batal adalah kalau ada paksaan ataupun ada duress. Ini dipanggil duress atau paksaan. Now, paksaan ini kenalah dibuktikan oleh siapa? Oleh orang yang mengatakan ada kena paksa. So, paksaan ni contohlah ada kat kepala ke, ugutan ke, apa ke, dia kena buktikan. So, macam mana dia kata dia dipaksa, sedangkan dia tak boleh buktikan bahawa dia dipaksa. Kalau dia merayu sekalipun, dia nak merayu atas merit apa? Yang merit pasal dia kena paksa tadi tu. Tak boleh. So, merit paksa itu dah tak boleh nak pakai. So, kalau dia merayu 2-3 kali sekalipun, akhirnya rayuan itu akan, orang kata apa, akan apa orang kata, susah nak menang. Even rayuan sekalipun susah nak menang. Jadi bagi saya, Zuraidah, jimatkanlah duit itu. Tak payahlah nak pergi merayu, bayar je lah. Now, timbul persoalan. Kalau dia tak mampu bayar, macam mana Kalau dia tak mampu bayar, maka petition bankrupt boleh dibuat oleh Parti Keadilan Rakyat terhadap Zuraidah, dan harta-hartanya boleh disita untuk melunaskan 10 juta tersebut. Harta-harta ni semua harta. Harta isbit di dalam negara, harta isbit di luar negara, semua untuk melangsaikan 10 juta sehingga cukup 10 juta. Okey, katakanlah dia langsai 8 juta je dapat harta dia. Semua dah jual ni. Tinggal 2 juta lagi tak boleh. So macam mana tetap bankrupt. Kenapa? Minima untuk bankrupt dalam negara kita 100,000. Dah lah harta tak ada, bankrupt lagi tu, habis. Akhirnya, kan? So, tuan-tuan dan puan, jadi ke mana Zuraidah lepas ni? Baik, katakanlah dia berjaya bayar. Dia berjaya bayar 10 juta. Timbul satu persoalan. Dia dapat duit di mana? LHDN boleh masuk, SPRM boleh masuk. Kena soal siasat. Tuan-tuan, di kiri kena, di kanan kena, di kiri pusing luka, di kanan pusing luka, undur ke belakang kena cucuk, pergi ke depan kena cucuk, semua kena. Baik, timbul satu persoalan lagi. Azmin macam mana? Ada 11 orang Actually Xavier 12 lah. Kalau Xavier, masuk Xavier 12 lah kan. Azmin kalau ikut kata Rafizi, dia tak sign dokumen tu. Yang lain sign, tapi Azmin tak sign. Now, berkemungkinan PKR akan kejar yang sign dulu lah. Yang sign tu, siapa yang sign? Baru Bian sign, Willy Mongin sign, Jonathan Yassin sign, Saifuddin Abdullah sign, Rashid Hasnun sign, KJ bukan Khairi Kamarudin Jaafar sign. Siapa lagi dalam tu? Ada lagi lah muka-muka yang ada, saya pun tak ingat muka-muka dia orang. Azmin Zuraidah, ada lagi yang lain tu sign. Baik. Azmin tak sign. Yang lain tu kejar dulu. Saman akan keluar. Dan dia orang tak perlu bagi mahkamah dah tuan-tuan. Yang ni saman je, surat saman je. Hantar LOD, letter of demand je. Hantar LOD je cukup, tak payah bagi mahkamah dah. Sebab dah ada kes, dah ada duluan. Now Azmin mungkin akan last. Kenapa? Now Azmin masa dia tak sign, dia kata apa? Takkanlah aku nak khianat. Ada orang percaya tu. Masa tu lah orang parti masih percaya kat dia kan. Aku cakap korang tak nak percaya betul tak Zee? Kita juga kena maki masa tu Kita juga kena maki. Kita kata jangan percaya, kita juga kena maki. Tapi tak apalah, biar yang lalu biarkan berlalu lah. Baik, isu dia, adakah Azmin boleh disaman? Now, ini saya tak panggil long shot, tetapi hakikat dia kalau ikut law of contract, Azmin boleh kena saman. Azmin sebenarnya boleh kena saman walaupun dia tak sign, asalkan boleh bawa saksi bahawa secara verbalnya dia setuju. Dalam di Malaysia, law of contract berdasarkan kepada law of contract walaupun tidak bertulis tapi secara verbal dengan saksi masih boleh dijadikan sandaran untuk nak saman. Baik. So yang ini terpulang kepada apa orang kata, kepada pihak guaman Parti Keadilan Rakyat untuk nak pursue lah, untuk nak pursue tentang kes ini, sama ada kena atau tidak, sangkut atau tidak,
itu terpulang kepada mereka. Okey geng, itulah alhamdulillah inilah pencerahan daripada Iswadi Moni dan kita pun faham, kita pun dapat berfikir, alhamdulillah. Kan? Kita harapkan pengkhianat dikhianati adil, berlaku adil, alhamdulillah, dan janganlah mengkhianati, tak kiralah sesama kita, sahabat kita, kawan kita, adik-beradik kita, mak bapak kita. Kita jangan khianati sesama kita semua. Kan? Kalau kita tidak bersetuju dengan dasar-dasar tu, kita undur diri, kita buat yang hak milik kita. Jangan hak milik orang ramai, kita pergi khianat di dalam hak milik orang ramai. Okey, terima kasih. Tolong subscribe, like, komen dan share. Entah maaf, Assalamualaikum.